صلى الله ربنا على النور المبين أحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Pertamanya, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah bagi memulakan pertemuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama dengan cikgu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, seperti mana minggu yang lalu kita bertemu di dalam alam maya ini. InsyaAllah kita akan bertemu secara fizikal dan kita tunggu sahaja pengumuman dari Kementerian Pelajaran Malaysia mungkin beberapa minggu lagi. Walau bagaimanapun, kita perlulah rasa sentiasa memanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi ada peluang untuk menuntut ilmu. Dalam keadaan apa sekalipun, kita Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan kita dari masa lalu. Yang kita ukur pada masa lalu tentulah sedikit. Kalau kita ukur umur kita pada masa lalu dengan sekarang, umur kita lebih pada masa sekarang. Jadi bila kita belajar sedikit demi sedikit, tentulah ada juga ilmu yang tersemat di dalam diri kita. Apa yang kita belajar sebenarnya sebahagiannya digunakan untuk kehidupan kita. Ya. Baik, pada hari ini seperti mana yang cikgu sampaikan, cikgu beritahu di dalam pengumuman cikgu bahawa cikgu akan menyentuh pada hari ini yang berkaitan dengan pelaporan pentaksiran psikometrik yang mengkhususkan kepada hari ini yang berkaitan dengan intervensi psikometrik. Kemungkinan cikgu yakin kamu semua dekat sini ingat-ingat lupalah ujian ni, sebab ujian ni cikgu buat dan anda semua jawab sebelum lagi PKP dalam bulan 3 yang lalu. Memang cikgu buat segera supaya
pada waktu itu cikgu rancang agar cikgu dapat buat aktiviti dengan segera. Namun kita telah dilanda ujian dan nampaknya terpaksalah cikgu menyampaikan apa yang berkaitan dengan pelaporan pentaksiran psikometrik ni pada waktu ini. Dan selagi waktu tempoh persekolahan tu masih ada, sebenarnya masih lagi belum terlambat. Baik, kalau kamu ingat ujian psikometrik ni ya, ada 90 soalan. Ada 90 soalan yang dijawab dalam masa 1 jam. Jawapannya hanyalah ya ataupun tidak. Dan ujian psikometrik ni sebenarnya ialah sebahagian daripada ujian psikometrik. Antara tujuan diadakan psikometrik ni untuk melihat kepelbagaian keupayaan diri kita, kepelbagaian kemahiran yang ada diri kita, kepelbagaian bakat yang ada dalam diri kita. Kerana ujian psikometrik ni antara lain ialah untuk melihat di manakah, kat manakah, apakah ataupun di mana kecenderungan bakat yang ada dalam diri kita. Jadi ujian psikometrik ni Kementerian Pelajaran telah buat untuk dijawab oleh ataupun untuk disaring, untuk dilaksanakan kepada murid-murid tahun 6, bertujuan untuk melihat bakat, melihat kemahiran-kemahiran. Dan dekat sini bila kita jawab soalan tu, kita akan dikelompokkan, jawapan kita akan dikelompokkan di dalam 9 konstruk. Nama dia konstruk, kalau ingat lagi lah kan? Mungkin sebahagian tak ingat, tapi sekarang ni cikgu beri latar belakang semula ujian tu. Ujian ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran, khususnya bertujuan untuk melihat di mana kedudukan ataupun di manakah bakat-bakat ataupun bagaimanakah pembahagian konstruk-konstruk tu yang dibentuk ataupun karakter-karakter tertentu tu dilihat pada setiap orang calon ataupun murid tahun 6. Tu kena faham. Jadi sebenarnya kita ni, dalam diri kita ni banyak bakat kita. Bakat yang kita nampak secara fizikal, yang kalau di sekolah pada waktu permainan, misalnya kata permainan bola sepak, kemudian ada yang bermain badminton, ada yang main sepak takraw, ada yang bermain bola baling, ada yang bermain bola tampar. Jadi itu adalah bakat fizikal kita, bakat fizikal kita yang kita boleh lihat pada waktu sebelum lagi kita cuti dulu. Jadi waktu itu ada yang berbakat dalam bidang badminton sampai peringkat kebangsaan, kan? Ada yang golf pun ada sekolah kita. Itu bakat fizikal. Tapi dekat sini ukuran ni adalah bakat-bakat yang ada di dalaman kita, sebab dia melalui pembacaan, melalui pemikiran, kemudian diluahkan melalui jawapan. Dan nanti sekejap apabila kita jawab soalan-soalan tersebut, kita akan dikelompokkan. Kita akan dikelompokkan dalam apa? Dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan setiap orang akan menerima, akan dapat, cuba lihat tu, setiap orang akan dapat melihat. Inilah hasilnya. Contoh, inilah hasilnya sijil. Bila setiap orang tu dia jawab soalan tu, dia akan dapat cikgu sebenarnya sijil dah siap dah. Cikgu dah hantar pun kepada guru besar, dan guru besar pun telah menandatangani. Inilah dia. Bila kita jawab soalan-soalan tersebut, sebenarnya kita boleh melihat keupayaan kita, keupayaan mental kita, keupayaan bakat kita. Jadi bakat kita tu sebenarnya kalau kita jangan melihat satu sudut saja. Bakat dari sudut kita bidang sukan misalnya kata. Ada juga bakat-bakat dalam bidang kepimpinan. Ada juga bakat-bakat dalam bidang seni. Ada juga bakat-bakat dalam bidang penulisan. Itu semua. Tapi
kita sebenarnya kita tak, kadang-kadang kita tak tahu bakat kita berada di mana kalau kita tidak melalui ujian. Dan pada waktu ketika anda menjawab dulu, kalau anda jawab dengan penuh serius, mengambil perhatian, bukan baca saja lepas tu tanda tanpa baca jawapan, tanpa baca soalan, jadi kemungkinan anda akan dapat jawapan bukan diri anda yang sebenar. Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang sungguh-sungguh jawab, kemungkinan dia boleh membantu diri dia. Dia jawab soalan tu, dia bantu diri dia. Supaya kerana apa? Kerana dia akan dapat tahu bakat dia tu dekat mana. Okey. Bila kita dah jawab periksa, bila kita dah jawab soalan, kita semua akan dapat macam ni. Satu cikgu nak tunjuk satu lagi. Dia akan dapat keputusan yang cikgu dah analisa. Asalnya dia macam ni. Asalnya dia dapat jawapan mentah. Jawapan mentah tu apa? Jawapan yang belum dianalisa, belum masuk dalam sistem lah. Kan? Ni dia. Kat depan tu. Nampak kan? Okey. Cuba tengok betul-betul. Cubalah lihat betul-betul. Baik, dekat apa yang ada yang cikgu tunjuk tu sebenarnya, apa yang cikgu tunjuk ini sebenarnya adalah markah-markah yang telah dianalisa, dah masuk dalam sistem. Kemudian cikgu download balik dan nak tunjukkan kepada anda semua. Dekat sini ruang nama ni sebenarnya ada nama, sengaja cikgu padam. Jadi ni contohnya. Contohnya dekat sini ada nama, contohnya namanya Muhammad Amin. Dia ada nombor kad pengenalan dekat sini. Kemudian dia ada nombor sijil surat beranak dekat sini. Kemudian dekat sini inilah markah dia. Dekat sini VL, ada LM, ada Intra, ada VR. Dia ada 9 semua sekali. Ada natural, ada interpersonal, ni intrapersonal, ni interpersonal. Okey. Ada kinesthetic, ada music, ada exercise. Okey. Ini semua adalah hasil ujian anda. Dan kepada yang meminta sekolah khas tu yang anda dah isi semua tu, kan? Markah-markah ni akan dijana, dia akan masuk terus secara automatik dalam pemilihan kita tu. Dia akan, kalau kita hantar borang, nanti secara automatik sijil psikometrik ni dia akan datang sekali. Okey, contoh, ni namanya katalah Amin dekat sini. Katalah namanya Amin. Cikgu type sekejap. Kat sini namanya Amin. Nombor kad pengenalan dia. Okey, VL ni ialah verbal linguistics. Sekejap lagi cikgu tunjukkan sijil dia. Kemudian grade dia ada tinggi, ada rendah, ada sederhana. Ada tinggi, ada sederhana, ada rendah. Yang dapat 80, 90, 100 tinggi. Yang dapat markah 20, 10, 20, 30 rendah. Sampai 40 rendah. Siapa yang dapat 50, 60, 70 sederhana. Itu tahap dia. Okey, itu tahap pencapaian dia. Contohnya, okey, nanti cikgu terangkan VL ni apa, LM ni apa, kemudian kita terang. Selepas daripada ni, cikgu akan berikan yang macam ni, yang laporan dalam bentuk macam ni cikgu akan letak dalam kumpulan kelas masing-masing dan anda boleh semak sendiri. Tapi bukan sijilnya anda akan ambil nanti bila tamat sekolah. Sekali dengan sijil sekolah, sekali dengan sijil metrik, psikometrik, anda semua akan ambil sijilnya di sekolah nanti yang guru besar telah sahkan. Itu kena faham. Jadi bila anda tengok nanti, bila cikgu bagi salinan, inilah laporan yang anda dapat. Okey, ni dalam bentuk semua ada. 105 orang sekolah kita semua ada. Yang hadir pada hari ni tak ramai. Tu yang lain yang tak hadir tu besok dia dapat fahamkan sendirilah. Kita dah sebut, cikgu dah beritahu awal tadi semua hadir. Ada yang tak hadir mungkin banyak keperluan kecuali yang sakit. Cikgu dengar ada kawan kita yang dijangkiti COVID-19. Jadi kita doakan kepada kawan kita itu supaya tabah, tahan, jaga diri baik-baik supaya dia segera sembuh. Segera kembali apa? Kesihatannya. Baik. Okey.
Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan ni ialah analisa dia. Jadi bila dah analisa nanti, anda semua akan dapat sijil apa? Sijil yang macam ni. Inilah sijil dia. Semak elok-elok. Cikgu nak tunjukkan dia. Okey. Bila yang tadi tu, analisa tadi tu, cikgu masukkan dalam sistem. Sistem ni untuk kementerian tau, bukan sekolah. Kementerian yang generate dia. Kementerian yang mengatur dia. Okay, baik, contohnya kat sini. Nanti sijil tu dia akan dia macam ni. Pelaporan, pentaksiran psikometrik, inventory kecerdasan pelbagai IKIP tahun 6. Ni penting tau. Nak pergi sekolah menengah, nak pergi sekolah-sekolah khas, semua penting. Sebab tu cikgu kata anda semua bila cikgu kata jawab dengan betul pada waktu yang lalu, inilah hasil dia yang awak buat. Okey. VL tadi tu ialah verbal linguistic. Ni nanti cikgu terang kat bawah verbal linguistic apa. Verbal linguistic ialah ditulis dekat dalam laporan tu nanti VL aja. Siapa nak catat. Okey, VL tu ialah verbal linguistic. Verbal linguistic ni ialah apa? Keupayaan ni yang sini cikgu baca. Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Sama ada maksudnya dia boleh, bahasa dia bagus. Bahasa harian dia bagus, pertuturan dia bagus, dan bila pertuturan bagus secara tak langsung kemungkinan penulisannya pun bagus. Kebanyakannya macam tu. Ada juga orang yang bercakapnya bagus, penulisannya tak bagus. Ada orang yang penulisannya bagus, pertuturan bahasanya tak bagus. Tak bagus tu tak gramatik. Ada soalan pertama, saya boleh membuat menulis dengan gramatis. Gramatis ni ialah elok, struktur bahasanya, ayatnya bagus, ada subjek, ada predikatnya, ada penggunaan perkataannya yang baik, yang bagus, kemudian pemilihan perkataan, bahasanya disusun dengan elok dan cantik, bila baca tu sedap saja. Tu jelah. Jadi orang yang dapat 90% ini, dia adalah orang yang mempunyai bahasa yang elok, keupayaan bahasanya bagus, keupayaan menulisnya elok, keupayaan bahasanya bagus. Jadi secara tak langsung, dari sudut linguistik, dari sudut bahasa, dari sudut tata bahasa, dari sudut penulisan, dari sudut percakapan lisannya dapat difahami dengan baik, dapat difahami dengan mudah, dapat difahami, ada maksudnya, ada maksud tersirat, ada maksud tersuratnya. Begitu, itu maksud verbal linguistik. Jadi siapa yang dapat 90, 100, 80, 90, 100 pada verbal linguistik ni menunjukkan kemahiran bahasanya bagus. Jadi sebenarnya apa gunanya? Kalau dekat sini katalah Muhammad Amin verbal linguistiknya dapat 70 ataupun 30 rendah. Jadi dia memberikan maklumat kepada cikgu agar cikgu untuk meningkatkan keupayaan bahasa cikgu. Siapa yang dapat lemah tu, dia sebenarnya ujian ni untuk beri kita supaya kita sentiasa berusaha. Kalau lemah, kalau katalah bahasa verbal linguistik bahasa cikgu ni lemah, rendah. Jadi maksudnya bahasa cikgu rendah, jadi cikgu kena berusaha untuk meningkatkan keupayaan bahasa cikgu. Bagaimana? Banyakkan membaca, banyakkan menulis. Lain baca dekat internet, kadang-kadang kita tak dapat baca, kita baca juga tapi tak seperti kita mana membaca buku ataupun membaca majalah. Kalau kita baca majalah, banyak membaca majalah, dia akan membina keupayaan bahasa kita semakin baik. Itu maksud linguistik. Bila kita banyak membaca, perbendaharaan kata kita banyak, dia bila kita baca dia akan melekat dalam memori jangka panjang, memori jangka pendek dalam fikiran, dalam otak kita. Jadi bila kita menulis, kita akan menggunakan rima-rima perkataan, rima-rima bahasa ataupun rona-rona perkataan ataupun perkataan-perkataan yang indah, yang elok
daripada apa yang kita baca. Kadang-kadang kita tak sangka perkataan yang kita tulis tu dapat daripada mana sebab tu ia datang daripada pembacaan kita. Kadang-kadang kita tak sedar keupayaan bahasa kita. Jadi itulah tujuan ujian pentaksiran psikometrik ni. Jadi pada yang lemah dia untuk tujuan untuk meningkatkan diri kita lah. Kalau dia lemah dari sudut bahasa, katakan sudut bahasa dia lemah, perkataan, dia boleh membaca dengan kuat. Bila baca dengan kuat, nanti sebutan dia, perkataan dia, membatang perkataan-perkataan daripada ayat-ayat atau perkataan yang dibaca dalam sebuah karangan tu, akan membangkitkan keupayaan, akan meningkatkan keupayaan bahasa dia. Itu tujuan dia psikometrik yang cikgu beritahu tu, sebab tu dia penting. Dan bila cikgu nanti siapa semua dah dapat, analisa sendiri, analisa. Kemudian logik matematik. Logik matematik ialah keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Contohlah, kita belajar, kita jalan jalan raya, kita nampak 5 kilometer menghala ke pusat bandar. Maksudnya kita boleh anggap 5 kilometer lagi. Kita tahu 5 kilometer tu berapa jauh. Kalau kita berjalan, kalau kita pernah melalui jalan di Mersing, di tepi jalan tu akan tulis 98 kilometer. Bawah tulis Mersing. Apa maksudnya tu? Kita boleh mengetahui dan kita diberitahu bahawa kita ni kita dapat agak jauh 90 km tu. Kalau kita depan lagi jumpa perkataan 252, bawah dia tulis Kuantan. Apa maksud dia? Itu maksud dia ialah nombor-nombor di sekeliling kita ni kita boleh gunakan dan kita faham. Kita boleh menakul, kita boleh faham. Itu menunjukkan jarak daripada satu tempat ke satu tempat, kan? Kemudian kalau kita melihat, kalau kita beli barangan, kita beratur di kaunter-kaunter pusat-pusat membelilah ke, atau dulu kita dekat kantin, bulan 3 dulu kantin kata RM1.50, nasi campur air RM1.50. Kita pun tahu, RM1.50 tu bagaimana nilai RM1.50 tu, RM1.50 tu, macam mana duit kita nak bayar dengan duit apa, RM1 2 keping ataupun RM1 ataupun 20 sen, 10 sen. Tu kita kata nombor yang di sekeliling kita. Dan kebanyakannya nombor-nombor dia berkaitan dengan penyelesaian masalah. Contoh, kita beli RM1.50 kat kantin, kita bagi RM5. Berapa orang kantin nak kena pulang kat kita? Kalau kita boleh berfikir, kalau kita boleh memberi jawapan dengan segera atau spontan, bermakna matematik kita bagus, pencapaian matematik kita bagus. Kebanyakannya seperti itulah. Dan dalam ni contoh kawan kita ni, sebenarnya yang sebenar ni cikgu ambil ni, cikgu tutup nama di atas, nampak tak? Okey, kat sini logik matematik dia 90. Jadi 90 ni baguslah anggaran dia kepada kehidupan, kan? Kemudian dia boleh agak, kalau kawan kita tubuh badannya tu, susuk tubuh badannya macam ni, dia boleh agak. Kau ni 40 kilo rasa berat badan ni. Tu contoh matematik. Kan? Kemudian tarikh lahir, dia boleh ukur. Kalau tahu orang tahun lahir 2002 berapa umurnya. Kalau 2015, 2016 dia lahir berapa. Kalau macam kita tahun 6 berapa umurnya, kosong berapa kita, kan? Tu dia lah yang berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan seharian. Bagaimana kalau dia rendah? Logik matematik kita rendah. Tu menunjukkan keupayaan kita. Kadang-kadang kita tak boleh menakul dengan tepat. Berapa Kalau nak beli kalau sekilo RM1.50, 2 kilo berapa Tak boleh jawab. Tu maksudnya logik matematik, keupayaan matematik, kemahiran matematik menggunakan nombor-nombor untuk kehidupan dia lemah. Jadi dia kena macam mana? Macam mana dia nak meningkatkan dia? Dia kena banyak, ataupun dia kena fokus, dia kena tengok kehidupan dia. Biasalah pergi kedai, tolong ibu pergi kedai, ataupun dia sendiri kena kira sendiri sebelum pergi kedai, dia kena sendiri untuk kehidupan dia. Macam naik motor, tengok dekat meter motor kita sebelum kita naik tadi berapa kilometer. Katalah 00090. Selepas kita berhenti sampai semula 00095, bermakna dah berapa kilometer kita bergerak. Kalau yang tu pun kita tak boleh nak berkira, maksudnya kita lemah. Jadi kita tingkatkan
Tingkatkan apa? Tingkatkan keupayaan kita dengan banyak mengira. Sebab itulah latihan-latihan matematik. Sebab itulah kita belajar daripada peringkat rendah. Darjah 1 kita belajar nombor saja, darjah 2 kita belajar nombor ada tambah. Tambah pun tiga rumah angka saja. Nanti bila macam sekarang darjah 6 kita dah belajar sampai nombor 7 angka, sampai juta kan. Kita dah belajar kilo, 1000 kilo, 2000 kilo. Dulu masa darjah 4, darjah 5, darjah 3 kita belajar 50 kilogram setakat tu saja. Ada tambah kumpul semula, ada kena pinjam, ada proses-proses mengira. Itu semua untuk meningkatkan matematik kita. Jadi itulah dia. Jadi kalau kita kat sini, kalau kita tengok lemah matematik kita bagus macam ni, kita kena terus tingkatkan. Dan kita kena ingat, tak semestinya bila matematik logik matematik kita ni bagus, pencapaian akademik kita bagus. Jadi kita kena seimbang. Kena tingkatkan. Tapi kalau kita memang nampak kat lemah kat situ, kita kena tingkatkan. Kena cari cara untuk meningkatkan keupayaan matematik dalam kehidupan. Yang ketiga, interpersonal. Kan? Interpersonal. Kat bawah ni interpersonal, keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat, minat kendiri. Interpersonal ni dalaman tau. Dia minat dia apa? Minat kita sebenarnya apa? Tu kita boleh nilai. Kita boleh nilai minat kita ni sesuai ke tidak sesuai pada waktu ni. Okey, minat pada keupayaan individu. Biasanya orang yang interpersonal ni dia banyak pendiam, dia diam. Jadi bila diam, orang tak tahu dia ni kemahirannya apa. Dia boleh bercakap ke tidak, dia boleh bercakap di khalayak ramai ke tidak, kan? Kemudian orang interpersonal ni dia kalau buat kerja dia seorang-seorang, senyap saja, kita pun tak tahu. Jadi kalau interpersonal kita rendah, kita kena banyakkan bergaul dengan orang dengan kawan-kawan kita supaya kita boleh bercakap, supaya kita boleh menyatakan apa yang ada dalam diri kita, supaya kita boleh menzahirkan bakat kita, supaya kita boleh menzahirkan keupayaan dalam diri kita. Sebab dalam diri kita ni orang tak tahu. Dalam diri kita ni orang tak tahu. Jadi itulah intrapersonal tadi. Intrapersonal. Salah. Betul. Intrapersonal ni ialah hubungan antara individu. Salahnya cikgu betulkan semula, cikgu perbaiki semula apa yang cikgu terang tadi. Intrapersonal dia antara individu. Dia boleh bercakap, dia boleh bergaul dengan baik, dia boleh menyatakan hasrat hati dia ataupun menyampaikan maksud kehendak hati dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan dia boleh faham. Intrapersonal ni dia lawan pada yang tadi, yang cikgu terang tadi sebenarnya inter yang sebelah bawah. Yang nanti kita sampai. Intra ni dalaman kita. Jadi kalau kita rendah, kalau kita intra kita macam kat sini, intrapersonal ni 80 maksudnya tinggi. Dia maksudnya murid ini intrapersonal pergi, dia tak ada masalah dalam perhubungan, percakapan, lisan dia tak ada masalah. Jadi dia cuma perlu meneruskan bakat dia dengan yang ada. Orang yang intra ni, dia bila tanya dengan cikgu soalan dia, kalau tak faham satu subjek, kalau dia bertanya pada cikgu, cikgu akan faham apa yang dia nak tahu tu. Okey, sebab dia intra, dia biasa bercakap. Dan intra ni pula kadang-kadang ada juga keburukan dia dalam kelas. Oleh kerana dia orang intra ni, dia suka cakap suara dia kuat lah, suka jerit-jerit lah. Ni intra. Okey. Jadi intra ni kebaikan dia memang bagus dalam komunikasi lisan dia, tapi dia kena kawal terutama dalam kelas dan sebagainya. Kalau dia intra dia lemah, rendah, bermaksud dia kena tingkatkan. Kalau dia intranya rendah yang tadi cikgu cakap, dia kena tingkatkan. Macam mana? Dia kena berani bercakap, dia kena aktif dalam kumpulan, kalau buat kerja dalam kumpulan. Baik. Yang keempat ialah visual ruang. VR ialah bukan verbal pintar, bukan verbal. Keupayaan seseorang individu menganggar dan menginterpretasi ruang kehidupan dia. Dia maksudnya penggunaan ruang dalam kehidupan. Dia boleh buat anggaran, berapa jauh, berapa dekat anggaran dari sini, dia boleh tengok dari sini sampai pintu rumah dia tu berapa anggaran dia. Tu visual ruang, keupayaan anggaran dia. Kalau duduk ramai-ramai ni, kalau misal kata kelas kita sekarang,
sebelum COVID kita boleh masuk 40 orang. Sekarang 50% aja yang boleh datang, kerana datang ke sekolah secara bergilir-gilir. Jadi kita boleh anggar, oh maksudnya ada 20 orang yang tak boleh datang kerana kelas tu boleh masuk 40 tak ada penjarakan sosial. Jadi bila tak ada penjarakan sosial, dia kena apa? Dia kena kurangkanlah, cikgu kena kurangkan. Itu secara tak langsung, visual dan ruang. Kalau dia tak boleh menganggar, maka dia adalah orang yang rendah dari sudut visual ruang. Visual tu ialah yang kita nampak, ruang yang kita nampak, pintar visual dan ruang. Dia boleh melukis untuk menginterpretasikan ruang itu. Kalau dia nak ubah suai ruang, ubah suai kelas, nak hias kelas. Kemudian kalau dia ada buku, dalam sebuah buku tu dia nak menulis, dia boleh anggarkan ruang dia menulis tu cukup ke tak cukup, berapa anggaran tulisan besar dia. Tu salah satu. Okey, salah satu dalam waktu yang ini yang cikgu boleh terang. Naturalis ialah mengenal pasti dan menghargai alam semula jadi. Dia naturalis ni dia lebih, bila dia berada, dia melihat keindahan alam, dia boleh nilai, oh cantiknya tempat ni, landscape ni. Kemudian dia lihat keindahan pantai ataupun di tepi pantai ataupun di taman, dia dapat melihat dan dapat merasakan bahawa indahnya tempat ni, tersusunnya struktur. Kemudian dia tengok bangunan, misal kata susunan bangunan, dia boleh anggap, oh tengok ni bercelaru susunan bangunan kat sini ni, macam mana ni. Kemudian dia tengok, oh pokok ni sebenarnya tak sesuai tumbuh tanam dekat sini. Ataupun dia melihat sungai, misal kata dia tengok sungai, ya Allah, sungai ni dalam keadaan tersumbat airnya tidak boleh mengalir dengan baik. Jadi dia boleh menilai dengan baik. Kemudian dia boleh dia boleh kaitkan kehidupan naturalis tu, kehidupan semula jati dengan kehidupan dia. Jadi kalau misal kata itu, kalau dekat situ naturalis dia tinggi, maksudnya dia adalah orang yang ada kait dengan semula jadi. Dia boleh menyesuaikan diri dengan semula jadi, dengan cuaca, dengan alam, dengan keadaan hiruk pikuk kehidupan di bandar, kehidupan di kampung, kemudian hiruk pikuk di sekolah. Dia boleh sesuaikan diri dia, boleh bawa diri dia dalam ruang-ruang tertentu. Dia boleh sesuaikan diri dia tak rasa bosan dalam tempat-tempat tertentu. Kalau dia bosan, dia boleh adjust diri dia. Tu. Kemudian yang ni interpersonal yang cikgu sebut tadi. Interpersonal ialah keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Tadi intra jadi intra. Kadang dia terbalik. Jadi kadang dia dalam jadi terbalik. Intra ni dalaman, inter ni luaran. Intra dalaman, inter luaran, intra tak nampak, inter antara individu nampak. Dia boleh berkomunikasi, boleh bekerjasama dalam kumpulan. Dia boleh berkomunikasi, boleh buat kerja dalam kumpulan. Ada orang dalam kumpulan macam baru ni yang projek itu hari tu, projek STEM tu kan. Ada orang duduk aja, dia tengok je kawan dia bekerja. Tu bukan intrapersonal. Dia banyak intrapersonal, dia tak banyak pada interpersonal. Okey. Mungkin penjelasan itu antara intra dengan inter ni ada macam ada konflik sikit. Tak apa, nanti cikgu terangkan semula. Intra antara, intra dalaman, inter antara individu. Okey. Kalau dia tu, sebab kadang-kadang orang ni saya tak ngam lah dengan orang tu, sebab dia kata tak ngam sebab tak ada persamaan. Jadi dia tak boleh nak bercakap dengan kawan tu, dia tak boleh cakap dengan cikgu tu sebab dia tak boleh berhubung dengan antara individu dengan baik. Okey? Itu intra dalaman, inter luaran. Kemudian kinestetik. Kinestetik ialah pergerakan, keupayaan seorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Dia kinestetik, dia sentiasa bergerak dalam kelas. Tak boleh duduk, tak boleh kawal dia. Suka berjalan sana, suka berjalan sini, suka main bola, suka main tu, suka benda-benda permainan yang menggunakan fizikal. Itu ialah kinestetik. Dia berkaitan dengan jasmani kita. Kemudian muzik. Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan mengubah muzik. Dia suka dengan benda-benda seni yang berkaitan dengan seni suara. Misal kata, seni lukis, seni persekitaran,
seni pembinaan, seni landscape, dia berkaitan dengan seni orang-orang ni. Jadi muzik terutamanya, dia dengan muzik tu kalau dia belajar dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Jadi kemudian yang akhir ialah essential. Peka dan berkemudian membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan, sensitif diri, kepercayaan dalam agama, kepercayaan kita pada agama, hormat menghormati, rasa adab pada orang lain, itu essential. Rasa rendah diri pada guru, saling hormat menghormati antara kawan dengan kawan, itu essential yang berada dalam diri peribadi. Banyak perkara-perkara peribadilah essential ni yang dikaitkan dengan etika, adab, agama dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya hasil daripada apa? Hasil daripada kita nak memahami. Kalau kita rendah, macam mana kita nak tingkatkan adab kita, pergaulan kita, dan semua yang ada ni, verbal linguistik, logik, matematik, interpersonal, visual ruang, naturalis, interpersonal, kinestetik, music, essential ni, kalau kita dapat sesuaikan, dia ada mengait dengan kerjaya kita. Kalau orang tu bahasanya bagus, mungkin dia boleh jadi peguam, mungkin dia boleh jadi orang yang menggunakan keupayaan komunikasi dia masa dia bekerja besok. Linguistik dia bagus, interpersonal dia bagus, bahasa dia bagus, hubungan dengan orang yang bagus, kemudian essential dia bagus, adab dia tinggi, jadi dia boleh berkomunikasi yang baik. Jadi mungkin orang ni sesuai untuk peguam. Orang yang logik matematik mungkin dia boleh jadi engineer yang berkaitan dengan matematik, yang berkaitan analisa, ahli fizik ke, dia boleh jadi doktor ke. Yang tu berkaitan dengan tu. Kemudian bahasa, berkaitan dengan dia boleh bahasa Inggeris dia pun bagus. Kemudian kalau orang tu visual ruang dia bagus, mungkin dia boleh jadi arkitek, melukis ruang berkaitan dengan bangunan. Kalau dia bagus dalam bidang muzik, mungkin dia boleh menulis. Bahasa dia bagus, muzik dia minat, mungkin dia boleh jadi orang yang menulis lirik dan sebagainya. Dan sebenarnya dia boleh dikaitkan dengan kerjaya-kerjaya tertentu. Jadi cikgu akan jelaskan pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi pada hari ini nanti cikgu akan beri keputusan tu dan anda semua boleh lihat dan cuba fahamkan. Jadi hari ini cikgu akan beri awak semua keputusan peperiksaan masing-masing, keputusan pentaksiran masing-masing nanti, dan juga salinan ni, sijil ni, untuk awak faham. Kalau dapat 80, kalau rendah tu macam mana, kalau tinggi tu macam mana. Dekat sijil ni dah ada tulis. Tinggi tu daripada mana sampai mana, sederhana tu sampai mana, rendah tu daripada mana sampai mana. Okey. Jadi cikgu harap semua dapat memahami apa yang cikgu sampaikan, dan kita dah sampai hampir pada masa penghujung, dan harap anda semua boleh faham. Jadi okey, sekian saja. Terima kasih kepada semua, dan cikgu harap semua sentiasa bersemangat, sentiasa cuba untuk memahami psikometrik, dan cikgu akan ulang semula pada masa depan, dan cikgu akan beri pendetailannya berkaitan dengan kerjaya dan sebagainya. Ini penting. Orang yang tak hadir pada hari ini, cikgu tidak akan ulang, dan carilah sendiri, sebab masa tidak mengizinkan kita sebenarnya. Kitalah yang menyesuaikan diri kita untuk keadaan sekarang. Okey, bila cikgu dah beri pengumuman tu, cuba ikhtiar untuk hadir. Okey, baik, sekian saja daripada saya. Semoga kita dapat meningkatkan keupayaan diri kita. Attention! Always be inspired. Kita baca tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.